Okay, so semalam cikgu bagi tips. Macam mana kalau kanta cembung, dia punya tips dia macam mana? Cahaya dari kepala apa ni? Kepala objek. Okay, straight hentam kanta and then dia menumpu pada pada tu titik fokus. Ni pada titik fokus. Kemudian yang kedua, cahaya dari kepala pergi mada. Mada tu yang dalam kanta tu. Center kan, center dalam kanta. Okey. Jadi semalam kita dah buat untuk gambar badan sinar yang mana semalam? Semalam kita dah buat yang ni Yang ni kan kita buat. Kan rasiaan ni. Okey, so kamu akan dapat dia punya image dia lebih kecil daripada objek. Lepas tu dia apa? Songsang dan dia nyata kan. Image nyata maksudnya terletak pada pada apa? Image nyata dia terletak pada skrin. So skrin kita di belakang ni kat sini skrin kita. So image yang terbentuk pada skrin kita panggil image nyata. Jadi gambar wajah sinar ni adalah untuk apa ni? Untuk kanta dalam kamera. Okey, dalam kamera. Okey. Soalan je nak dia nak kamu ukur dia punya jarak ni. Bolehlah ukur guna pembaris. Dah ukur dah. Okey, macam mana nak ukur jarak image? Kamu ukur dari image yang kamu dapat ni kan, image kat sini image je. Kan ni image kan? So kamu ukur daripada image sampailah ke sini ke center ni ke pusat optikal ni. Ke center ni. Ukur guna pembaris. Berapa cm? Tu dia punya jarak di image. Nampak ke? Cikgu buatlah color apa color biru ni ke? Okey daripada image ke pusat optikal ni okey, ni adalah jarak image. Berapa cm korang dapat? Berapa cm? Lepas tu tinggi image pun kamu ukur guna pembaris. Ni tinggi image. Ukur dengan pembaris tinggi image. Boleh? Cuba pakai pen apa bagi terang. Ni lah kot. Ni jarak image. Ni tinggi image. Okey, berapa jarak image? Cikgu pun tak ukur. Jangan cikgu nak ambil. Dah ukur lah jarak image. Berapa cm kakak KLS? 2.6. Okey, 2.6 cm. Yang lain dapat tak 2.6 cm?
Dapat 2.6 ke 2.5 ke dia terima 2.6, 2.5 ataupun 2.7. Okey, yang ni yang tinggi image dapat berapa? Kakak sebelah Putih Islam 0.5. 0.5 cm tinggi image. Dapat tak 0.5? 0.5, 0.4, 0.6 okey diterima. Dia kalau beza dua nilai boleh beza dua. Beza dua pun Yalah beza dua lah kan. 0.3 pun boleh, 0.3, 0.7 pun boleh. Jangan lari sangat. Okey, next kita buat untuk next ni apa pula? Okey, kejap. Kalau ni ni kamu tahu kan jarak image. Kalau jarak objek, macam mana jarak objek? Mana objek ni? Objek kan? So jarak objek adalah daripada objek ke center ni ke pusat optikal lah. Ni jarak objek. So biasa jarak objek dia punya simbol dia U. U tu jarak objek. Kalau jarak image simbol dia V. Okey. Dia bukan halajur awal, halajur akhir ni lain. Jarak objek U, jarak image simbol dia V. Okey, next kita pergi gambar raja sinar yang ni pula. Yang objek dia berada pada 2F. Okey, so kita cahaya dari kepala hentam cermin. Lepas tu pergi father. Okey, pergi father. Lepas tu cahaya dari kepala pergi mother. Sampailah dia bersilang. Okay, dia bersilang kat mana? Bawah graf ke atas graf? Bawah graf kan. So kamu buatlah dia punya image dia bawah graf. Mana tadi? Kat sini Dia silang. Okey, kat sini. Sekejap Okey, so tu image dia. Jadi image dia, apa ciri-ciri image dia? Songsang lagi. Nyata sebab image dia terletak pada skrin. Kita punya skrin memang letak di sini kita bukan letak di sini, kita letak di sini. Skrin dia di depan kantar. So kalau kantar, kalau cermin lain, cermin skrin kita tak letak kat sini. Sebab cermin kan dia pantulkan cahaya. So kita letak skrin dia kat sini kat sini kita letak skrin dia. Tapi kalau cahaya boleh masuk dalam kantar, kita letak skrin kat sini. Tengoklah ada dua situasi yang berbeza, cermin dengan kantar. Okey, dia punya size image. Ya, sama size sama size. Okey. Lepas tu kamu ukurlah dia punya jarak image dia. Berapa cm jarak image? Lepas tu ukur dia punya tinggi image. Okey, alat apa yang image dia sama saiz dengan objek? Kamu rasa alat apa? Dia punya image dia boleh sama saiz dengan objek. Agak-agak kantar ni dalam alat apa? Padatan apa yang boleh menghasilkan image sama saiz dengan objek? Kalau kamera, image dia lebih kecil kan daripada objek. Ni agak-agak alat apa? Alat ni berada dalam koperasi. CCTV? Bukan. Dalam koperasi ada apa dalam koperasi? Siapa sini JK Co-op? Tak ada JK Co-op. Tak pernah tengok ke dalam koperasi ada apa? Dia boleh hasilkan image sama saiz dengan objek. Mana ada printer dalam tu? Ya, mesin photostat. So jawapannya mesin photostat. Kan kalau cikgu nak macam ni, objek dia macam ni, saiz macam ni kan. So photostat pun dia akan
image dia pun akan sama size juga kan. So biasanya photostat dia pakai ni lah, dia pakai gambar Raja Sinar ni, iaitu objeknya berada pada 2F. Okey, objek berada pada 2F. Boleh? Okey, dah ukur dah jarak image dia berapa cm? Ukur berapa jarak image dia? Kosong 0.8 0.8 pula apa? 2.8. Okey, 2.8 cm ataupun 2.7 ke, 2.6 ke, ataupun 2.9 ke, 3 ke. Asalkan dia beza 2 diterima Lebih daripada 2 tak boleh. Kalau lebih daripada 2, cikgu terima lebih atau kurang daripada 2. Beza dia, beza lebih atau kurang 2. Kalau lebih daripada 3, 4, 5 cikgu tak terima. Okey, tinggi image 0.6. Okey, 0.6 cm. Lebih 2 boleh, kurang 2 pun boleh Okey, next. Kita pergi ni pula. Kalaulah objek tu berada antara F dengan 2F. Okey, sama je. Cahaya dari kepala objek. Okey, ni objek lah kan. Ni objek. Cahaya dari kepala objek hentam cermin pergi pada. Lepas tu cahaya dari kepala pergi mada. Dah, jumpa dah dia punya persilangan dia. Bila lukis guna pensel Dalam exam pun pakai pensel. Kalau salah boleh padam. Okey, so dia bersilang kat sini kan. Bersilang kat sini. So ni dia punya image dia. Okey, kalau bawah graf image dia songsang. So ciri image dia songsang. Lagi lebih besar daripada objek. Lepas tu image dia apa? Nyata. Okey, image dia nyata. Agak-agak alat apa yang boleh hasilkan image dia besar daripada objek dan dia boleh terbentuk pada skrin? Contohnya alat yang sekarang ni. Alat apa ni yang korang yang pada laptop cikgu pancar kat skrin jadi besar. So contoh alat ni adalah seperti projector. Okey. Alat projector. Mikroskop pun sama juga. Mikroskop kan daripada objek kecil boleh nampak image besar kan mikroskop. So mikroskop pun dia punya ni lah. Objek dia berada antara F dengan 2F. Dan juga OHP, tahu tak OHP tu apa? Overhead projector yang cikgu explain hari tu overhead projector yang zaman dulu tu. Dia bukan macam yang canggih macam sekarang ni, dia macam yang kena lukis atas tu nanti baru terpancar kan. Ada kan gambar dia dalam handout, overhead projector. OHP, mana OHP? Dalam ni kan. Mana cari? Ni. Ni dah dia, overhead projector. Baik. Ni overhead projector Kamu tulis atas ni, barulah dia terpancar pada skrin. Maksudnya kan dalam ni ada cermin dan juga dia ada kanta. Cermin untuk pantulkan cahaya pada skrin. So kanta dalam overhead projector tu dia tolong besarkan dia punya image. So dalam overhead projector dia ada dua. Dia ada cermin, dia ada kanta. Yang ni cermin Yang ni cermin. Dan dia juga ada kanta. Kanta dia kat mana Adalah dalam peti ni kanta. Okey, boleh faham ke? Okey, next.
Kalaulah korang dah ni dah kira dah dia punya jarak image. Dah okey, kira dah jarak image dengan tinggi image. Okey, next. Next apa pula? Dia nak apa? Dia nak kalau objek sama berada pada F Okey, yang ini kamu abaikan dulu. Abaikan dulu. Kita buat dulu yang ni pula. Kalau objek berada pada ni kurang daripada F. Ni, buat yang ni. Kalau objek dia berada kurang daripada F, so sama je cahaya dari kepala hentam kanta, lepas tu pergi father. And then cahaya dari kepala pergi mother. Bersilang tak kat bawah? Kalau dia tak bersilang kat bawah, kamu sambung line dia ke atas sambung sampai dia bersilang. Kamu boleh buat garis putus-putus, tak nak buat putus-putus pun boleh buat line dia apa? Line solid macam ni pun boleh, tak ada masalah. So dia akan bersilang di sini tolak. Jadi ni image dia. So sekarang ni image dia di atas graf. Nak buat songsang ke nak buat tegak? Okey, kita buat tegak. Okey. Ni image dia, kita buat tegak. Baik, kita pakai pen apa ni? Ni image dia. Boleh? Okey, so ciri-ciri image dia tegak. Lagi apa lagi? Ya, yang ni maya image dia maya. Sebab apa? Sebab kita letak skrin kat sini kan. Kita bukan letak kat sini. So kalau image dia terbentuk di sini, dia tak terbentuk lah pada skrin. Jadi kita panggil image dia maya. Sebab kita letak skrin di sini. Skrin kat sini, bukan dekat sini. So kalau image dia terbentuk di sebelah sini, so dia tak adalah pada skrin. Jadi kita panggil image dia maya. Kemudian apa lagi? Saiz dia kecil ke besar? Okey, lebih besar daripada objek. Okey, lepas tu kamu ukurlah dia punya jarak image dia. So jarak image daripada image ke pusat optikal ni, ni jarak image. Kemudian ni jarak image kan. Lepas tu yang ni dia punya tinggi image. Okey, agak-agak ada apa yang boleh hasilkan image dia lebih besar daripada objek. Dia sama juga kan macam projektor kan. Bezanya apa? Bezanya kalau projektor, mana ke tadi projektor? Bezanya projektor apa? Dia punya objek dia berada antara 2F dengan F. Lepas tu image dia boleh apa? Boleh terbentuk pada skrin kan? Ini kalau projektor. Tapi kalau yang ini, image dia besar juga tapi dia maya. Kemudian objek dia kan berada dekat sangat dengan kanta. Agak-agak kanta apa yang bila kita tengok objek dia dekat sangat dengan kanta. Contohnya kanta apa? Dia boleh hasilkan image yang besar. Kemudian objek tu kita kena letak dekat sangat dengan kanta. Ni kan kanta cembung ni kan. Tengok dekat. Okay, contoh kan, ni objek kan. Kamu nak tengok lah, tak nampak huruf apa. Kamu ambil ni kanta, kamu letak dekat je, betul tak? Oh, kamu nampak dia punya image dia jelas. So ni kita panggil kanta apa? Ya, kanta pembesar. So bila guna kanta pembesar, kita kena letak objek dekat sangat dengan kanta. Oh, kita boleh nampak image dia besar. So alat ni adalah kanta pembesar. Okey dah. Faham yang ni? Okey, yang kita tak buat yang mana? Kalau objek yang berada di infinity kan? Berada jauh. Berada jauh jarak dia. Objek tu berada pada infinity. So alat apa yang kita boleh tengok objek tu berada pada infinity? Maksudnya objek tu jauh sangat. Alat apa? Ya, teleskop. Alat teleskop. Kan kita tengok planet-planet di luar bumi kan. Okey. So dalam teleskop tu dia ada kanta cembung. Okey, jadi dalam teleskop ni dia ada dua jenis kanta cembung. Okey, kat mana? Okey, kamu boleh tengok dalam handout kamu. Jap tunjuk ni.
Teleskop. Mana teleskop? Sekejap. Pernah tak korang guna teleskop? Tak pernah. Ni teleskop. Ni. So teleskop kan dia ada dua kanta. Yang ni depan ni kita panggil kanta objek. Maksudnya kan cahaya dari objek yang berada pada infinity kan. Contohnya kamu nak tengok apa? Nak tengok bulan Contoh kamu nak tengok bulan. So cahaya daripada bulan dia akan masuk ke ni bulan kan, dia akan masuk ke mana? Ke dalam kanta objek. So apa jadi? Bila cahaya daripada bulan masuk dalam kanta objek, so dia punya gambar radar sinar dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni gambar radar sinar dia. Okey. Cahaya ni bayangkan ni bulan, ada bulan kat sini. So cahaya dari bulan dia masuk. Okey, yang ni kamu tak payah hafal kamu perlu tahu je. So kamu salin lah dalam handout kamu. Yang color biru tu kamu buat straight, pergi ke mother straight. Yang color merah tu kamu bengkokkan dia, kan? Yang color merah tu kamu bengkokkan dia sampailah dia punya persilangan tu berlaku pada mana? Berlaku pada titik fokus. Okey? Dia punya persilangan dia tu berlaku pada titik fokus. Sebab dia teleskop memang akan hasilkan image pada titik fokus. So dia akan bengkokkan pada titik fokus tu. Dia akan tumpu pada titik fokus tu. Yang color hijau tu pun kamu lukis. Kemudian dah sampai sini lepas tu kamu straightkan dia. Sampailah dia bersilang pada titik fokus. Jadi image dia akan terbentuk pada titik fokus. Boleh? Okey, benda ni dia tak akan tanya dalam soalan. Dia tak akan suruh kamu lukis pun dalam soalan. Cuma kamu ni untuk pengetahuan kamu je lah. Yang image teleskop, kalau guna teleskop, dia punya image dia akan terbentuk pada titik fokus. Cara dia macam ni. Tapi tak perlu hafal lah step dia Okey. Jadi kat sini, dia punya ciri image dia. Okey, ciri image dia. Okey, kalau image dia kat sini, bawah graf lah kan. Jadi image dia apa kelas? Ya, image dia songsang. Lagi? Nyata. Image dia nyata sebab dia boleh terbentuk pada skrin. Sebab kita letak skrin kat sini kan. Sebelah sini kan skrin kita. Kemudian image dia lebih besar ke lebih kecil? Ni image. Bayangkan ni image bulan. Ni bulan yang betul, yang sebenar ni, yang sebenar. So image dia mestilah lebih ke kecil daripada bulan yang sebenar tu. Faham ke? So image dia lebih kecil. Lebih kecil daripada objek. Okey, lebih kecil daripada objek. Okey, so kat mana gambar radar sinar ni? Dalam teleskop astronomi. Okey, bahagian mana? Teleskop astronomi dia ada dua bahagian. Satu tu kanta objek, satu lagi kanta mata. So gambar radar sinar yang tadi tu, yang tengok objek yang infinity tu adalah untuk kanta objek. So kamu tulis kat situ teleskop astronomi di kanta objek. Di kanta objek. Boleh? Okey, dah sampai kanta objek. Okey, dah settle kanta objek. Lepas tu gimana pula? Pergi, apa jadi pada kanta mata pula? Sebab kita ada kanta mata kan kat sini. Okey, gambar radar sinar untuk kanta mata yang ni lah. Yang ni mana ke? Okey, tak apalah, korang tengok ni sekejap lah. Ni lah dia punya gambar radar sinar. Kan, kanta objek, nak tengok apa tadi? Nak tengok bulan kan? Nak tengok bulan. So cahaya daripada bulan dia masuk kanta objek and then image dia akan terbentuk pada mana ni? Pada titik fokus kanta objek. FO tu maksudnya titik fokus kanta objek. FM apa FM? FM adalah titik fokus kanta mata titik fokus kanta mata. Jadi image tu akan terbentuk pada titik fokus kanta objek dan juga dia akan terbentuk pada titik fokus kanta mata. Boleh? Faham tak?
So kita ada dua kanta kat sini dalam teleskop. Kanta objek dengan kanta mata. Okey, bila image dia dah terbentuk kat sini, kan lebih kecil, songsang, nyata, kemudian apa jadi? Kemudian kan image ni dia akan jadi objek, dia akan jadi objek untuk kanta mata. Dia akan jadi objek untuk kanta mata. Okey? Image yang color ni, yang terbentuk ni, yang color merah ni, dia akan jadi pula objek untuk kanta mata. So gambar wajah sinar dia macam mana? Sama macam kita belajar, iaitu cahaya dari kepala hentam cermin, lepas tu dia pergi fada kat sini macam tu boleh. Lepas tu cahaya dari kepala pergi mata, dia bersilang tak ke atas? Tak kan? So kamu sambunglah ke bawah. Bersilang tak kat bawah? Pun tak bersilang juga. So bila dia tak bersilang, kamu anggaplah image dia di bahagian sini, di bahagian bawah ni. So image apa? Image dia tak bersilang, maksudnya kan terlampau besar image dia. Jadi kamu anggaplah image dia besar kan untuk kanta mata ni kan. Untuk kanta mata ni image dia besar. Lagi apa lagi? Image dia besar kan, besar daripada objek. Okey, sekarang ni nyata ke maya image dia? Kalau image dia berada di sini. Kita letak skrin kat mana? Skrin belah kiri ke belah kanan skrin? Kita letak skrin kat sini kan? Kita letak skrin di sini. Tapi image dia kat mana? Image dia terbentuk belah sini. So kalau image dia terbentuk belah sini, image dia apa? Nyata ke maya? Image dia? Nyata. Image dia maya. Sebab apa? Sebab dia tak terbentuk pada skrin ya. Kat sini kan image dia tak terbentuk pada skrin. Mana skrin kita? Skrin kita belah sini. Kita letak skrin belah sini tapi image dia terbentuk di sini. So image dia maya lah. Boleh. Okey, lagi apa lagi? Besar, maya, lagi? Tegak ke songsang? Image dia songsang image dia songsang. So sebenarnya image dia terbentuk tu songsang. Tapi dalam teleskop dia ada alat special untuk tegakkan balik image tu. Okey, so bila dah faham, try jawab soalan ni. Bawah ni. Try jawab. Adakah dah hand up kamu? Okey, apa fungsi kanta objek? Cuba tengok. Kanta objek. Ni kanta objek. Apa fungsi dia? Untuk menerima cahaya. So tulis menerima cahaya. Kanta objek berfungsi untuk menerima cahaya selari dari objek jauh untuk membentuk image apa ni? Apa nama image ni? Image satu Berdasarkan gambar wajah sinar, kamu tulislah membentuk image satu. Okey. Yang apa? Yang nyata. Nyata tu maksudnya apa? Dia terbentuk pada skrin. Lagi apa lagi image ni? Dia nyata. Lagi apa lagi? Dia songsang. Lagi? Dan juga dia lebih kecil. Okey. Dan lebih kecil. Dia terjadi kat mana image ni? Terbentuk di mana ni? Di titik fokus kanta objek. Kan? Betul tak? Dia berada pada image yang terbentuk di titik fokus kanta objek. O tu objek Ni O ni objek. So di titik fokus kanta objek. Okey, kemudian kanta mata pula. Kanta mata, ni kanta mata ni yang kecil tu. Kanta mata dilaraskan kedudukannya sehinggalah image satu juga terbentuk. Sehinggalah image satu juga terbentuk dia juga bukan setakat terbentuk di titik fokus kanta objek, tapi dia juga terbentuk di titik fokus kanta mata di titik fokus kanta mata. FM. Okey. Boleh. Okey, lepas dah jadi image satu, kemudian image satu ni dia akan jadi objek pula untuk kanta mata pula. Okey. So image satu dia akan menjadi pula objek image
satu, dia akan menjadi objek bagi kanta mata yang bertindak sebagai dia akan bertindak sebagai kanta pembesar. Okey. Sebab dia nak besarkan image. Sebab image yang kat sini yang terjadi kat sini kecil kan. So nak besarkan image dia kena guna kanta pembesar lah. Ini kata mata ni. So kata mata ni akan bertindak sebagai kanta pembesar. So dia akan menghasilkan image akhir di mana? Tak tahu kan kat mana image akhir dia tu, yang kamu anggaplah dia berada di infinity. Okey. Ni image akhir dia. Sekejap. Kan bila kamu dah lukis gambar Raja Sinar, untuk kanta mata dia tak bersilang kan dekat atas. Bawah pun dia tak bersilang sebab terlampau besar. Jadi kamu anggaplah image dia terbentuk di infinity. Okey. Image akhir di infinity. Okey, kemudian pelarasan normal. Apa maksud pelarasan normal? Okey, kamu salin. Pelarasan normal ialah jumlah jarak. Pelarasan normal ialah jumlah jarak panjang fokus kanta objek dan panjang fokus kanta mata. Ni pelarasan normal. Saya dululah pelarasan normal. Baik, sekejap. Okey, kalau tajuk cahaya kan bahagian ni memang dia tak berapa nak nampak. Orang nampak sebenarnya. Kalau soalan, kalau budak-budak dulu, kalau SPM, kalau keluar soalan esei tentang kanta-kanta ni, dia orang tak akan jawab. Dia tak akan pilih soalan macam ni. Sebabnya, saya tak nampak Ke korang rasa macam okey je sebenarnya? Okey je kan? Tak adalah macam teruk sangat kan? Okey. So pelarasan normal ialah jumlah jarak, panjang fokus kanta objek dan panjang fokus kanta mata. Okey, apa maksud dia? Maksudnya sekejap. Pelarasan normal. Oh, okey. Kejap. Cikgu rasa bukan kamu salin ni lah sikit. Sekejap, bukan yang tadi. Dia punya formula dia okey sekejap. Pelarasan normal maksudnya jarak antara kedua-dua kanta, kanta apa tadi? Kanta objek dan kanta mata. Dia punya jarak dia antara kedua-dua kanta objek dan kanta mata dia mesti jarak dia mesti sama dengan ni jumlah jarak. Mesti sama dengan jumlah jarak panjang fokus kanta objek tambah dengan panjang fokus kanta mata. Ni formula dia untuk teleskop. Kan teleskop kan ada dua kanta kan, kanta objek dan kanta mata. So kamu nak letak macam mana dia punya jarak dia? Adakah dekat? Adakah jauh? So kita nak tahu kan macam nak letak jarak antara kanta objek dengan kanta mata kan. Jadi cara nak tahu adalah firstly kamu kena tahu dulu kanta objek berapa dia punya panjang fokus. Kanta mata berapa dia punya panjang fokus. Contohnya lah kalau kanta objek ni panjang fokus dia contoh dia 10 cm. Lepas tu kanta mata pula panjang fokus dia 15 cm. Jadi berapa jumlah jarak dia? 25 cm kan? 25 cm. Jadi jarak antara kedua kanta objek dan kanta mata ni mestilah diletakkan sejauh 25 cm. Dia tak boleh lebih.
Lebih tak boleh, kurang pun tak boleh. Dia mesti tepat. Jarak antara kanta apa ni tadi? Ni kanta objek dengan kanta mata ni jarak dia mesti 25 cm juga, iaitu hasil tambah panjang fokus kanta objek dengan panjang fokus kanta mata. Itulah maksud dia pelarasan normal. Faham tak? Okay, so cara nak letak kata objek dengan kata mata pun dia ada syarat dia. Dia bukan main suka hati je letak dekat ke jauh ke tak. Kena ukur dulu. Kata objek 10 cm, kata mata 15 cm. So tambah 25 cm. Jadi jarak dia mesti 25 cm. Barulah jadi apa? Barulah jadi teleskop astronomi. Boleh? Faham ke? Okay, so kalau faham, Kak Umar faham ke tidur ke? Faham. Tidur. Faham. Okey. Jadi kan, so kamu yang ni kamu padam balik lah kan, cikgu buat yang kali biru ni. Ni padam balik, kamu salin yang tadi tu, yang nota yang ni yang kali hitam ni. Okey, faham kan? Ni faham kan kalau macam ni? Nota yang ni faham kan? Okey, jadi kat sini so nak buat apa ni? Pelarasan normal bagi sebuah teleskop astronomi ialah apa? Jarak dia. Jarak antara kanta objek dengan kanta mata mesti apa? Mesti sama. Okey, mesti sama dengan hasil tambah apa? Panjang fokus kanta objek dan panjang fokus kanta mata. Inilah jawapannya. Boleh? Pelarasan normal. Pelarasan normal tu maksudnya jarak. Okey? Jarak antara kanta objek dan kanta mata. Jarak dia mesti sama dengan hasil tambah panjang fokus kanta objek dengan panjang fokus kanta mata. Dah settle dah yang tu. So bila dah settle, kita try jawab yang ni lah. Tadi yang tak buat mana tadi? Yang ni So gambar baja sinar ni dia sama juga macam teleskop astronomi, iaitu objek dia berada pada mana? Pada titik fokus kan? Pada titik fokus kanta mata. Bayangkanlah ni kanta mata kan? Cuma bezanya apa? Bezanya kita punya tadi tu, dia punya yang kanta mata tu objek dia kita letak apa? Kita letak songsang kan? Songsang ni dalam songsang. Tapi dekat sini dia buat tegak. Okey. Yelah dia buat tegak lah. Dia sajalah buat tegak. Mana dalam teleskop songsang tapi tak apalah, kita layan je soalan ni. Buat yang ni. So tips dia macam mana? Cahaya dari kepala, hentam cermin, lepas tu pergi pada, lepas tu cahaya dari kepala pergi mada. Bersilang tak kat bawah? Tak bersilang kat bawah kan? So kita naik atas. Ada tak dia bersilang kat atas? Tak juga. Okay, so kamu anggaplah image dia berada di infinity. Okay, image dia berada di infinity. So maksudnya image dia macam terlampau besar. Okay, lebih besar daripada objek. Samalah macam tadi tu yang kata mata teleskop astronomi tu kan, samalah. Lebih besar daripada objek. Kemudian image apa ni? Kalau di atas graf, tadi kalau teleskop bawah graf kan? Tapi kalau yang ni atas graf, image apa? Tegak ke songsang? Image dia tegak. Okey, boleh. Okey, tegak, lebih besar daripada objek. Kemudian image apa? Nyata ke maya kalau dia terbentuk sini? Ya, image dia